Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustazah Nur Munim binti Muhammad Han akan mengajar pelajaran Jawi tahun 5. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai akronim. Okey, sebelum itu mari sama-sama kita menadah tangan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah murid-murid boleh buka buku teks pada muka surat 69. Okey, kita akan meneruskan lagi di bawah tajuk akronim di bawah unit 3 iaitu akronim yang dilafaz sebagai perkataan. Okey, sebelum itu mari sama-sama kita ulang kaji pelajaran dahulu iaitu akronim yang kita pernah belajar sebelum ini. Akronim dia ada dua jenis. Sebelum tu saya nak tanya akronim tu apa? Masih ingatkan lagi? Murid-murid, akronim itu ialah singkatan. Singkatan sesuatu perkataan. Contoh yang saya beri ni ialah Sekolah Rendah Agama. Dia ada singkatan dia kan? SRRA. Okey, contoh yang kedua ialah SMS, Short Message Service. Itu adalah untuk akronim ataupun singkatan bahasa Inggeris. Yang tadi tu singkatan untuk bahasa Melayu. Okey, sebelum ni kita dah belajar kalau singkatan bahasa Melayu kita kena buat padanan huruf. Padanan huruf contohnya apa? S untuk sin. Titik, ra untuk ra. R untuk ra, titik. Kemudian A untuk alif. Ini yang dikatakan dengan padanan huruf. Kalau kita dapat akronim bahasa Inggeris, contohnya SMS, kita kena buat apa murid-murid? Masih ingat lagi tu? Kita kena buat ejaan huruf S untuk alif, ya, sin. Titik. Kemudian M. Ejaan macam mana? Ain, ya, mim. M. Kemudian titik S. Alif, ya, sin. So, inilah dikatakan ejaan huruf. Ejaan huruf ini adalah untuk bahasa Inggeris manakala padanan huruf akronim bahasa Melayu. Okey, boleh ingat murid-murid? Okeylah murid-murid. Okey, sekarang awak boleh buka buku teks muka surat 69. Okey, 69. Unit 3 iaitu akronim yang dilafaz sebagai perkataan. Okey, yang ini. Okey, mari sama-sama kita baca. Okey. Okey, apa yang dikatakan akronim yang dilafaz sebagai satu perkataan? Okey, kita tengok. Akronim bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagainya boleh membentuk kata yang boleh dilafazkan dengan sempurna. Akronim yang sedemikian boleh ditulis langkah sebagai suatu kata. Okey, mari sama-sama kita tengok contoh. Contoh akronim yang pertama ialah ni dia. IKIM. Okey, awak boleh sebutkan perkataan itu kan? IKIM, iaitu akronim bagi Institut Kemahiran Islam Malaysia. Okey, contoh yang kedua ialah Petronas. Petronas ialah satu akronim, satu singkatan bagi Petroleum Nasional. Okey, awak boleh sebut satu akronim tu, Petronas. Okey, JAIS. Jabatan Agama Islam Selangor. MAIS. Majlis Agama Islam Selangor. Intan, Institut Pentadbiran Negara Awam. Okey. Kemudian Proton, iaitu Perusahaan Automobil Nasional. Okey. MARA, Majlis Amanah Rakyat
Yang seterusnya ialah tadika. Ni tadika ni masa awak kecil-kecil duduk tadika kan. Awak tahu tak apa nama tadika tu? Tadika tu singkatan untuk apa? Taman Didikan Kanak-kanak. Tahu sebut tadika je tapi tak tahu nama penuh dia. Nama penuh ni ialah Taman Didikan Kanak-kanak. Kemudian perhilitan. Okey, perhilitan. Okey, sekarang ini saya nak ajar awak bagaimana kita nak menulis akronim bagi suatu perkataan yang boleh kita sebut. Ni dia. Akronim inilah saya nak bagi tahu ni. Yang ni semua ni. Akronim yang ini. Yang ni semua kita nak belajar bagaimana kita nak tulis dalam Jawi. Kalau sebelum ni, kalau akronim bahasa Melayu kita buat padanan huruf. Kalau English kita buat ejaan huruf. Yang ini akronim yang kita boleh sebut. Kita boleh lafaz. Tadika, Jaiz, Intan, Proton. So, kita buat kaedah Jawi. Macam mana? Mari sama-sama kita contoh. Saya tengok kasih contoh. Okey murid-murid, yang ini adalah satu contoh yang saya ada buat. Contoh yang pertama iaitu Petronas. Okey, ini adalah satu singkatan yang boleh dilafaz. Petronas. Okey, kalau kita nak jawikan dia, kita perlu ikut langkah jawi. Macam jawi biasa yang selalu kita jawikan tu. Okey. Pertama sekali kita kena tengok dia punya suku kata. Ada berapa suku kata? Petronas. Ada 3 suku kata. Kemudian kita nak tengok kaedah dia punya kaedah dia sama ada KVK ke, ada Italing ke, Ipepet ke, yang perlu ditulis ataupun yang tak perlu ditulis. Contoh, suku kata yang pertama pet. Pet tu I tu guna I apa? Italing. Italing I dia perlu dia dikekalkan. So ada tak KVK? Ada ni NAS KVK. KVK. So bila ada KVK, A itu perlulah digugurkan. Tak perlu ditulis A-nya. So dah ni, kemudian kita buat dia punya padanan huruf. P untuk pa. I untuk ya. T untuk ta, R untuk ro, O untuk waw, N untuk nun, sin untuk S untuk sin. So, Petronas. Ejaan Petronas, payata, ro, waw, nun, sin. Petronas. So, ini kalau singkatan yang boleh disebut, dilafaz. Awak just buat macam buat padanan langkah jawi. Okey? Boleh murid-murid? Okey, harap-harap bolehlah ya. Okey, kemudian contoh lagi satu yang kita nak buat ialah Felda. Felda ni apa? Singkatan bagi apa? Okey, Felda itu di bawah akronim bahasa Inggeris yang membentuk kata dan boleh dilafaz. Okey, bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, janji benda tu yang boleh dilafaz dia punya akronim dia, awak just buat langkah jawi sahaja. Okey, kita tengok contoh yang ada dekat dalam buku teks ni. Okey, awak boleh buka. Contoh yang pertama ialah UNESCO. Okey, UNESCO. UNESCO tu adalah akronim bahagi bahasa Inggeris iaitu United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Okey, awak boleh lafaz dia punya akronim dia iaitu singkatan dia UNESCO. Bukan UNESCO, UNESCO. Okey, seterusnya adalah Felda. Siapa yang selalu tahu pergi Felda tapi tak tahu dia punya perkataan penuh dia. Felda bermaksud Federal Land Development Authority. Okey, kemudian ada RISDA iaitu Rubber Industry Smallholders Development Authority, dan yang seterusnya ialah Linus. Iaitu Literacy and Numbering and Screening. Linus rasanya. Linus. Okey, ini adalah satu singkatan bahasa Inggeris, tetapi yang
yang boleh dilafaz. UNESCO, yang boleh dinafas. Inilah yang saya kata yang boleh dilafaz. UNESCO, Felda, Risda, Linus. Okey, cara untuk nak menjawikannya sama je macam tadi tu, iaitu dengan menggunakan langkah jawi. Okey? Okey, saya ada contoh di sini iaitu satu perkataan Felda yang kita dah belajar tadi, Felda, federal tadi tu. Okey, bagaimana kita nak menjawikannya? Okey. Pertama sekali, senang saja awak buat macam kaedah jawi. Okey, pertama sekali awak buat suku kata. Felda ada berapa suku kata? Ada dua. Felda. So, fel satu perkataan, da satu perkataan. Kemudian awak kena tahu, I tu awak kena tulis ke I pepet ke I taling. Fel ni ialah I, bukan fel. Dia fel. So, perlu ditulis. Ditulis. Okey.